Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berada pada bulan Ramadan al-Mubarak, dan kita sudah berada pada bahagian yang kedua, ya, separuh masa yang kedua. Kan? Kalau main bola tu dah habis separuh masa pertama, masuk untuk separuh masa yang kedua. Di sinilah keputusan yang akan menentukan sama ada kita menang ke, seri ke, kalah. Kan selepas separuh masa yang kedua. Separuh masa pertama tu cuma nak ambil taktikal, strategi dan sebagainya. Penentunya adalah apa yang akan berlaku selepas separuh masa yang kedua, yang dalam tempoh lebih kurang 15 hari ataupun mungkin 14 hari sahaja lagi dalam kita menempuh bulan Ramadan pada 1445 Hijrah, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa pada peringkat surah An-Nur sendiri sudah ada beberapa siri tazkirah sebelum ini. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada malam ini adalah berkaitan dengan perkara dalam kita menjaga lisan ataupun memelihara percakapan kita, ya, dalam kita menempuh puasa yang lebih baik dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Mungkin apa yang akan saya sebutkan ini berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para panduan yang diturunkan oleh para alim ulama, adalah benda-benda yang kita rasa biasa kita dengar, dan mungkin kita pun tahu juga perkara-perkara ini, tapi sama-samalah kita mengambil iktibar dan pengajaran yang terbaik untuk kita terus menyucikan hati dan jiwa kita untuk kita berada pada peringkat tazkiyatun nafs. Ya, macam saya kata tadi, kita dah separuh masa yang kedua dalam bulan Ramadan ini. Jadi biarlah kita terus istiqamah dan bersungguh-sungguh dalam menjaga apa sahaja perbuatan baik yang boleh kita lakukan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk mendidik diri dengan nilai kesabaran dan kerendahan diri. Kan? Di bulan Ramadan inilah untuk kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bukan kita niatkan untuk bulan Ramadan sahaja. Ini semua bergantung ataupun berbalik kepada niat kita. Kan tadi selepas salat kita dah niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Setiap malam kita ulang nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin. Itu tak ada masalah, memang wajib berniat. Yang penting adalah dalam pengisian niat itu. Kan, bukan sekadar kita nak menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi pengisian bagaimanakah untuk kita memperbaiki puasa yang kita lakukan tersebut. Baik, maka ianya memerlukan ujian kesabaran di bulan Ramadan yang diletakkan lebih tinggi berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kerana Nabi ada menyebutkan dalam mafhum hadis Nabi, puasa itu sebahagian ataupun setengah daripada sabar. Kan? Jadi kalau kita ni nak jadi orang yang sabar, kita cubalah kita berpuasa. Kan, alhamdulillah,
Ya, kita pun dah bukannya tahun ni kita puasa kan, tuan-tuan umur dah 40 tahun, 50 tahun, maksudnya lebih kurang umur begitulah kita berpuasa. Tapi bagaimanakah kita berjaya mengawal kesabaran kita? Alhamdulillah, kita tengok makan, kita takkan makan, nampak air kita tak minum dan sebagainya. Baik, maka puasa bukan hanya menahan sabar daripada perkara-perkara berkaitan dengan makan minum, kehendak nafsu dan syahwat, bahkan ianya merupakan dituntut untuk kita menjaga lidah dan tutur kata. Ya, Ramadan adalah bulan terbaik untuk mendidik dan melatih diri kita berbicara sesuatu yang baik dan elok, serta meninggalkan tutur bicara yang dusta dan keji. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amila biha, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan senang melakukannya sedangkan dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makan dan minuman yang ditinggalkannya. Maksudnya tuan-tuan, macam kita cakap tadi, setiap malam kita doa berniat, nawaitu sawma ghadin an ada'i fadli syahri ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala, untuk kita meninggalkan makan dan minum. Tapi dari segi tazkiyatun nafs, dari segi pengisian puasa itu juga kita niatkan dalam nawaitu sawma ghadin tadi itu adalah untuk aku tidak menuturkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ataupun perkataan-perkataan yang berbentuk dusta, keji, mungkar dan sebagainya. Kerana apa? Kalau ada kita melakukan perkara-perkara tersebut, kalau ada kita menuturkan perkara-perkara tersebut, dikirakan Allah tak terima pun apa yang kita tahan dari subuh sampai maghrib, walaupun kita tak makan, walaupun kita tak minum, tapi kita ada melakukan ataupun menuturkan perkataan-perkataan keji, dusta dan sebagainya. Jadi lapar dan dahaga sajalah apa yang kita dapatkan, ya. Maka di sinilah kita perlu bersabar dan mengunci lidahnya daripada melakukan ataupun menyebutkan perkara-perkara yang tidak baik tadi. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Syekh Abu Bakar dalam karya beliau ada menyatakan bahawa wal murad anna kamal as-shaum innama yakunu bisiyamihi bisiyanatihi 'anil laghwi wal kalami radi' la anna as-shaum yubtilu bihima. Maksudnya kesempurnaan puasa seseorang ialah dengan memelihara daripada perbuatan yang melalaikan dan kata-kata yang keji. Sesungguhnya tidak batal puasa seseorang itu dengan sebab perbuatan tersebut. Bukanlah maksudnya kalau kita faham hadis tadi, iaitu kalau kita ada menuturkan perkataan-perkataan tidak baik, menipu dan sebagainya, macam itu baik, tak payah puasa. Kita pun terus batalkan puasa kita. Tak, kan? Perkara yang membatalkan puasa secara perbuatannya jelas, iaitu memasukkan sesuatu di dalam rongga, itu memang batal puasa. Tapi kalau kita bercakap perkara-perkara tidak baik, puasa itu tidak batal, tapi dikirakan sia-sia dan tidak beroleh pahala daripadanya. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah mensyarahkan perkataan qaul az-zur. Apakah maksud Nabi dan mengatakan qaul az-zur tersebut? Iaitulah berkata bohong dan dusta serta beramal dengannya. Maksudnya mungkin dah menjadi kebiasaan dia menipu. Kadang-kadang menipu ni tuan, bukannya menipu benda-benda yang kita memang kena kita tipu, kan? Ada orang memang dia tipu, kan? Contohnya apa dia menipu? Saya nak bagi contoh, susah sikit lah, kan? Sebab jarang menipu kan? Okay. Baik, apa? Okey. Tapi yang kita paling takut tuan-tuan, dia menipu tu atas nama Nabi SAW. Ini pendustaan yang paling besar sekali. Kan, kalau kita tipu isteri kita, kita tipu anak kita, tipu mak ayah kita, tipu kawan-kawan, itu tipu yang standard lah. Bukanlah maksud standard tu kita membolehkan benda tu buat, kan? Tapi maksudnya dikira dosanya masih bawah lagi berbanding pendustaan kita atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan?
Nabi pun dah cakap, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menipu secara sengaja atas namaku, falyatabawwa, sediakanlah tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi tak cakap pun, Nabi tak buat pun, tapi dia mungkin contoh untuk melariskan perniagaannya, kan, mungkin untuk menarik perhatian orang ramai untuk like, kan, dan sebagainya, menjadikan dia sanggup menggunakan nama Nabi SAW, berdusta atas nama Nabi SAW. Itu adalah dusta yang paling dahsyat sekali, tuan-tuan, ya, yang paling dilarang oleh Nabi SAW. Maka selain daripada itu, Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang pentingnya seseorang menjaga mulut dan tingkah lakunya ketika berpuasa. Maka Nabi menyebutkan, laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat, innama siyamu minal laghwi warrafath. Puasa bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri daripada perkataan yang melalaikan dan perkataan yang keji. Ya, jadi kita kena jagalah tutur kata kita, berusaha untuk tidak menuturkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ataupun apa sahaja yang dikategorikan benda yang tak betul. Apa contohnya, tuan-tuan, adalah perkataan yang tidak bermanfaat, kan? Maksudnya pada zaman sekarang ni kita banyak sibuk dengan hal benda-benda lain. Lain lagi kita yang buka media sosial ni, kan, Facebook, Twitter, Insta, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu tak ada kena-mengena dengan kita pun, tapi kita sibuk juga nak komen, sibuk juga nak setakat like tu kira okey lagi lah. Kadang-kadang kita menambahkan orang cakap menambahkan perisa. Kan, orang atas tu dah kutuk, kita kutuk lagi, rasa seronok, padahal benda tu tak ada kaitan pun, kan. Sebagai contoh lah, mungkin ada isu-isu yang berkaitan dengan hal rumah tangga orang lain. Rumah tangga tu tak ada kaitan, dia tu bukan anak kita, bukan mak ayah kita, bukan abang kita, bukan kakak kita, bukan pakcik kita, bukan makcik kita, bukan sepupu kita, tak ada kena mengena pun, kan. Tapi kita duk sibuk nak join sekali, kan, mengutuk benda yang kita pun tak pasti kesahihannya. Kan, kadang-kadang kita nampak bahaya media sosial, tuan-tuan, tajuk dia, kan, tajuk tu membakar ataupun menarik perhatian orang untuk ikut serta dalam proses umpatan secara terbuka tersebut. Kan, itu kena jaga. Kan, jadi kita pun je tak tahu asal usul apa benda yang tak ada kaitan dengan kita, betulnya berdapatlah orang cakap dosa, namanya dosa kering. Kan, kita elok dah baca Quran, dah solat, dah tarawih semua, tiba-tiba hanya dengan mengumpat, mengeji dan sebagainya, memutuskan terus kita punya pahala puasa pada hari tersebut, kan. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam kita menuturkan perkataan-perkataan yang tidak patut kita ucapkan padanya. Baik, ya. Seterusnya, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam karyanya bahawa seseorang itu wajib memelihara lidah dari sesuatu yang haram kerana ia boleh menghilangkan pahala puasa dan berdosa. Dalam kitab Fathul Mu'in dinyatakan, wa mimma yata'akkada lis-sha'im kaffal lisan an kulli mahramin kakadhib wa ghibah wa musyatamah li'annahu muhbitun li ajrin. Ya, apa yang perlu ditekankan oleh orang yang berpuasa ialah memelihara lidah dari perkara-perkara yang haram, seperti kata-kata dusta, mengumpat, mencaci, menghina, memaki, kerana ia menghapuskan pahala puasa. Kan, kadang-kadang ada orang puasa, tuan-tuan, dia tak makan tak minum tau, dari subuh sampailah maghrib. Bila dia azan maghrib, dia buka puasa, kan, dengan kurma ke, dengan air ke. Lepas dia buka tu, dia relax je, relax, dia makan minum relax sampai azan isyak. Lepas azan isyak, tuan-tuan, relax lagi, dia ambil wuduk, dia pergi masjid, pergi surau. Lepas tu dia terus apa, tuan-tuan? Dia terus solat tarawih. Kan,
Maksudnya puasa dia yang dia faham, harap-harap kita orang Sarawak ni memang tak adalah kan. Sebab kita dah maintain kan. Maksudnya mungkin sebagai orang tu dia rasa puasa yang dia ni anawatul sama qadin tu pada siang hari dia tengok orang yang puasa, aku pun puasa lah, nanti orang cakap aku ni apa pula kan. Okey, jadi aku pun tak makan tak minum. Lepas tu orang buka puasa, dia buka puasa, dia relax, tak solat maghrib, tak solat isyak, terus solat tarawih. Bagi dia apa? Puasa, solat tarawih. Solat tarawih, puasa. Dia tertinggal gap yang puasa solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebenarnya tuan-tuan, kalaulah orang tu tak datang solat tarawih pun, tapi dia solat 5 fardu, okey je sebenarnya. Kan cuma dia kuranglah mendapat fadilat tarawih tu. Fadilat kelebihan bulan Ramadan tu. Berbanding dengan orang yang datang tarawih je, tak solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kan? Sama juga perbuatan kita, amalan kita yang terbaik dalam bulan Ramadan, sama ada kita solat 8 ke solat 20, alhamdulillah orang akan maintain selepas solat tarawih tu, lepas solat isyak, solat ba'diyah, kemudian tarawih, selagi mana dia belum solat witir, dia tak akan keluar dari pintu surau ni. Kan? Jadi mindset dia, lepas tarawih mesti witir. Kan? Tetapi sebenarnya solat witir ni adalah solat yang sangat digalakkan kita lakukan. Kira-kira hukum sunat muakkad, sunat muakkad yang sangat dituntut bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi adalah pada malam-malam yang lain juga selepas Ramadan nanti. Kan? Jadi kalau kita boleh maintain sepanjang bulan Ramadan ini, kita tidak tinggalkan solat witir walaupun satu hari, insya-Allah selepas Ramadan tuan-tuan, kalau tuan-tuan solat berjemaah terutamanya, solat isyak, solat ba'diyah, juga jangan lupa solat witir sebelum keluar daripada pintu masjid. Lazimkan terus perkara tersebut. Kan? Tapi kalaulah kita ni tak tahulah tuan-tuan kenapa inilah dinamakan hikmah dan barakah Ramadan tu kan. Dalam bulan Ramadan ni kita boleh maintain berada di rumah Allah, boleh maintain solat 8 rakaat, 20 rakaat sampai pukul 10.30. Kan? Tapi kalau solat isyak pada hari yang bukan Ramadan, pukul 9 tu kita dah rasa resah gelisah dah. Kan? Pukul 9 tu dah rasa gelisah. So biasanya lepas solat isyak terus kita belah balik je. Okey, tak ada masalah tuan-tuan, tak ada masalah nak balik pun, tapi kalau boleh lazimkan juga solat sunat witir tu. Kan, kalau tak boleh buat lepas solat isyak ba'diyah pada hari biasa tu, buatlah sebelum tidur. Kan, buatlah sebelum tidur. Kalau kita ni jenis malas atau susah nak bangun qiyam, paling bodoh lah bahasa mudah tuan-tuan paling orang cakap dari segi bahasa malas tahap gaban lah orang cakap. Dah malas sangat pun, 1 rakaat pun dikira sah witir kita tuan-tuan. Kan witir kan, witir tu ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 9 ke 11, paling banyak 11. Kan takkan lebih pada tu witir. So paling malas tuan-tuan, paling malas sebelum tidur tu, sebelum kita lelap mata ambil wuduk 1 rakaat pun dah kira sah lah, cukup dah. Tapi yang paling baik sempurna witir tu adalah 2+1, 2 campur 1. Kan kalau mazhab Hanafi 3 rakaat 1 salam. Jadi kita amalan kita yang terbaik 2+1, 2 kemudian 1. Itu semua adalah dikira sebagai sebahagian daripada perkara yang boleh kita teruskan dalam selepas bulan Ramadan nanti tuan-tuan. Baik. Jadi berbalik kepada isu kita menjaga lisan tadi tuan-tuan, sebenarnya banyak dari Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Paling mudah tuan-tuan, Nabi sebutkan, kalaulah kita ini tak boleh falyakul khaira aw la yasmut, kan, untuk mendapatkan kesempurnaan iman tu dua pilihan je kita ada tuan-tuan, untuk kita berkata perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan baik ni banyak. Paling baik apa tuan-tuan? Perkataan yang paling baik adalah kita membaca Al-Quran. Itu paling baik sekali. Kan? Al-Quran ni paling mudah kita baca apa tuan-tuan? Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas. Kan? Itu perkataan yang paling baik. Dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita pun lebih banyak baca Al-Quran.
Dan kemudian perkataan-perkataan baik adalah zikir-zikir. Kan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa-apa zikir yang kita mudah untuk kita amalkan. Tak perlu cari zikir yang susah-susah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita, kalau kita buka buku-buku zikir para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang muktabar ni, mungkin ada zikir-zikir tu kita jarang-jarang jumpa, jarang-jarang kita nak buat. So bila satu tahap tu, tak payah zikir lah, susah sangat nak zikir. Maksudnya bila kita tak mampu nak buat yang besar, jangan tinggalkan yang sikit. Kan buat yang kita boleh buat sikit-sikit, zikir-zikir yang mudah, Al-Quran, zikir, dan juga kita menuturkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak mampu nak baca Quran pun, mungkin kita bagi alasan tak ada masa lah, kan. Nak zikir pun susah, kan. Nak cakap benda baik pun kita mungkin susah nak cakap. So lebih baik diam aja. Kan, itu je pilihan kita, tuan-tuan. Sama ada nak cakap benda baik ataupun diam. Tak ada pilihan ketiga. Kan, maksudnya pilihan ketiga apa tadi orang cakap? Nak cakap benda-benda tak baik tadi tu. Kan, bertengkar, bergaduh, mencaci, memaki, itu tak ada. Maka tidak tepatlah kata-kata mengatakan bahawa alah dia ni mulut je longkang, kan, tapi hati baik. Tak ada. Itu tak bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh mafhum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar daripada mulut kita, tuan-tuan, kan, perkataan-perkataan, sekecil-kecil perkataan pun, itu pun boleh membawa kepada perkara-perkara menambahkan dosa dan mengurangkan kita punya pahala puasa tadi, tuan-tuan. Baik. Maka saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kathratul kalam bighairi dzikrillah qaswatul qalbi wa inna ab'adan nas minallahi alqalbil qasi. Jangan memperbanyakkan pembicaraan yang bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau bukan Quran, bukan zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata-kata yang baik, maka janganlah banyak cakap. Kan, jangan banyak cakap benda-benda yang tak elok tu, kerana perkataan seperti itu akan mengeraskan hati. Lagi-lagilah perkataan-perkataan menjurus kepada mencarut, memaki, menghina dan sebagainya, ataupun mungkin kadang-kadang bergurau senda berlebih-lebihan. Lagi-lagilah kalau kita ni suka melabelkan orang-orang lain. Kita cakap orang tu macam ni, cakap orang tu macam ni, melabel dengan label-label yang tertentu, kan. Itu jugalah dalam kategori perkataan-perkataan yang tidak baik. Termasuklah, tuan-tuan, termasuklah berlebih-lebihan dalam memuji. Kan. Maksudnya dalam erti kata, dia kalau kita cakap, kita puji dengan perkataan Masya Allah, suara sedap, Masya Allah, muka handsome, Masya Allah, tu tak ada masalah. Ini berlebih-lebihan sampai tahap memuja, sampai tahap dalam bahasa lain menjilat, kan, mengampu, itu juga dalam kategori yang tidak baik tadi, tuan-tuan. Cukuplah sekadar kita memuji dan mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah beri kelebihan kepada sebahagian hamba Allah ni untuk dimanfaatkan kelebihan itu kepada orang lain, dan kita yang ada kekurangan ini belajar untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa, Kerana perkataan-perkataan yang tidak baik tadi itu boleh mengeraskan hati. Bila hati dah keras, tuan-tuan, akan menjadi orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menjaga dan memelihara lidah dan tutur bicara kita daripada perkara yang dusta dan tidak bermanfaat. Sama-samalah kita perbaiki diri kita dan tegur dengan baik orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Mungkin isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, jalan tangga dan sebagainya, untuk berkongsi perkara-perkara kebaikan, dan biarlah kita ni menjadi ejen kebaikan, tuan-tuan. Maksudnya orang tengok muka kita ni, atau kita berada di sesuatu tempat tu, orang akan ingat nampak je muka kita, ingat nak buat benda baik, kan. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita tak cakap pun, dengan kita senyum je orang dah faham, orang dah suka nak buat benda baik.
berbanding dengan kehadiran kita, kewujudan kita. Kita datang ke suatu tempat menyebabkan orang lagi suka nak buat jahat. Itu namanya ejen kejahatan. Kan sebagai contoh kan, time-time nak buka puasa ataupun time-time morek, orang suka kita datang. Sebab apa suka kita datang? Sebab kita ni suka bagi rokok free kat member. Kan? Jadi itu adalah ejen-ejen tidak baik lah. Kan? Tapi kalau kita datang tu tuan-tuan, orang lari. Sebab apa orang lari? Sebab alhamdulillah dia ni datang je mesti nak tazkirah. Dia ni datang je mesti nak ni lain nak tegur. Itu maksudnya orang tak suka kita sebab kita nak buat benda baik. Kan? Jadi bergantunglah kepada siapa yang kita berkawan, kerana Nabi pada menyebutkan seseorang itu akan bersama dengan khalili, orang yang dicintainya, orang yang sentiasa dia rapat semasa di hari akhirat nanti, kan? So kita pilihlah yang terbaik, pilihan di atas kita. Semoga Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah untuk kita meneruskan kebaikan pada masa akan datang. Jangan terhenti pada penghujung Ramadan, jangan terhenti pada 1 Syawal. Itulah doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk sentiasa ingat kepada kamu, bersyukur kepada kamu, dan juga memperbaiki amal-amal kami ya Allah. Dan juga doa yang juga kita boleh sentiasa baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami, pendirian kami, untuk kami sentiasa berada dalam perkara ketaatan kepada kamu dan juga berada dalam agama kamu yang benar wahai Allah. Kan? Maka saya mohon ampun dan maaf atas terkasar kata. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan terus memberikan kita kekuatan untuk istiqamah sehingga ke penghujung Ramadan, dan mengambil apa sahaja kebaikan yang ada padanya, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, dan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.